Seterusnya, dengan sukacitanya saya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Zarawi Makno, Pensyarah Jabatan Pendidikan Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan USM untuk menyampaikan ceramah bertajuk Asas Komunikasi Berkesan. Dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar ke suara? Boleh Prof, jelas. Alhamdulillah. Yang Berusaha, pengurusi majlis, seterusnya tim program ini yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Johara, doktor-doktor, ahli-ahli jawatankuasa induk, wakil LPPKN, ya, dan semua sekali lah, ya, termasuk peserta-peserta yang join bersama program kita pada pagi ini. Dan saya sempat ikuti program ini sejak jam 10 tadi. Maaf lewat sikit masuk kerana ada hal. Dan saya dapati kandungannya sangat baik, padat, jelas, walaupun kita terhalang daripada mengadakan pertemuan secara bersemuka. Tahniah dan syabas kepada pengucap ataupun penyampai yang telah menyempurnakannya dengan baik sebelum ini, ya. Jadi tajuk saya ni pula pasal bagaimana cara nak menyampai dengan berkesan. Ilmu dah ada sikit sebanyak, knowledge dah ada sikit sebanyak. Satu lagi, cara kita nak hantar, nak sampaikan maklumat. Dan yang penting itu, kita nak pastikan maklumat yang kita cuba hantarkan kepada orang di sekeliling kita dapat dipahami sebagaimana maksud asal. Maksud asal yang ada dalam nawaitu ataupun niat penghantar itu. Sajuk ni simple je, santai je. Adalah sikit 2-3 slide yang akan saya share. Dan untuk permulaan saya nak katakan bahawa tidak semua orang ni bila berkomunikasi mengambil berat tentang keberkesanan. Ada sebahagian daripada orang yang menghantar maklumat ni, dia tidak penting sangat untuk mengambil tahu sama ada maklumat yang disampaikan itu berkesan ataupun tidak, sampai kepada target group ataupun tidak. Tapi yang penting bagi dia, aku dah hantar, aku dah beritahu. Jadi itu sebenarnya tidak cukup untuk menjadi communicator yang efektif. Okay? Jadi saya ni bantu-bantu je projek ketua program Dr. Johara ni. Sebab tu saya punya tajuk santai saja, simple saja. Dan saya memang asal sinilah sedikit latar belakang, memang asal dari Kota Baru dan duduk dekat dengan USM je di Kubang Krian ni depan istana. Dan saya bekerja sebagai pensyarah di Jabatan Pendidikan Perubatan dan juga merangkap kaunselor lah, ya, untuk kampus kesihatan dan juga untuk kampus induk. Jadi dengan knowledge dan pengalaman yang sedikit sebanyak ada ni, sama-sama kita memanfaatkan, ya, insya-Allah. Sahabat saya Dr. Tengku Ahmad Damitri, sihat ke? Alhamdulillah sihat Prof. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya akan share saya punya PowerPoint. Saya mengharapkan saudara-saudari boleh tengok dengan jelas lah. Nampak ke? Okey. Sikit je slide. Ada dalam 7 slide je, ya. So kalau tak ada slide langsung dalam keadaan kita non face to face interaction ni, takut dia apa panggil orang Kelantan panggil tak jelera lah, ya. Jadi insya-Allah kita akan tengok. Saya akan fokus hanya kepada 3 aspek secara ringkas, ya. Dan
Pertama mengenai konsep, ya, definition ataupun jenis komunikasi, kemudian komponen-komponen yang ada dalam komunikasi, dan juga yang penting ialah bagaimana prosedur untuk menjadikan communication yang kita laksanakan dengan orang lain itu menjadi lebih berkesan. So saya bagi 5 tips, 6 tips untuk kita share dalam konteks yang mudah difahami. Dan perlu kita ingat bahawa dengan pandemik COVID-19 ini, yang kita semua maklum bahawa dia memberi kesan kepada banyak aspek kehidupan, dan satu daripada aspek kehidupan yang penting diganggu oleh kehadiran COVID ini ialah komunikasi. Jadi kalau selama ni kita buat face-to-face program, ya, macam ni pun kalau program kita bukan kerana, kalau bukan di musim COVID macam ni, kita sekarang ni berada di tapak lah kot, ya. Kita berada di tapak kebakar di sana, tapi oleh kerana ni, tapi kira nasib baik jugalah. COVID ni berlaku di saat kemajuan internet, kemajuan pelbagai keedah ataupun mood komunikasi yang dapat disesuaikan untuk tujuan kelangsungan hidup kita, walaupun kita dikawal oleh COVID, ya. Baik, secara umumnya komunikasi ialah perhubungan, interaksi. Interaksi yang bermakna, bukan interaksi saja-saja. Ya. Kita selalu kita kata kalau kita tengok dua orang sedang bersembang di kedai kopi, kan. Kita tanya dia dia buat apa tu, kan. Dia kata tak ada, saja-saja duduk. Bukan saja-saja, dia sedang berinteraksi dan interaksi dia tu ada maknanya. Paling kurang maknanya, dia dapat share maklumat, cerita kegembiraan dia ke, kesedihan dia ke dengan rakan, dan rakan memahami. Jadi interaksi itu interaksi yang bermakna, bukan tidak bermakna. Ya, antara seorang dengan orang lain bagi menyampai maklumat tertentu. Ingat ya, bila kita saya fokus kepada communication antara orang lain lah, bukan communication dalaman, sebab kita nak menyampai maklumat tadi yang di-sharekan oleh penceramah-penceramah kita yang sangat banyak tadi. Jadi kita ni sebagai TOT, trainer of trainers, kita akan contribute kita punya share dengan orang lain maklumat yang kita terima. Jadi saya nak fokus pada interaksi antara seorang dengan orang lain. Ya. Dan bila kita berinteraksi, kita akan secara langsung ataupun tidak langsung akan melalui dua channel. Channel verbal, verbal ni sama ada kita wawa secara lisan, dan juga channel non-verbal. Non-verbal ni melalui ekspresi muka, tingkah laku, ya. So kalau kita sekarang kita musim PKP yang walaupun dah semakin hujung PKP dengan adanya vaksin, tetapi masih lagi kita hidup dalam normal baru. Bahkan mungkin hidup dalam normal baru ini akan berterusan untuk 2 ataupun 3 tahun. Ya. Jadi norma baru ini antaranya ialah kena jaga jarak sosial. So agak susah lah kita nak melalui non-verbal communication. Walaupun dalam konteks biasa saya nak share bahawa untuk orang dewasa macam kita ni, bila berinteraksi dengan orang lain, 70% of our behavior influenced by non-verbal interaction. Maknanya kita nak cakap dengan orang, kalau dalam konteks biasa, mimik muka, ekspresi muka, tingkah laku, gerakan kita memain peranan sehingga ke tahap 70%. Yang lisan, yang verbal hanya 30%. Itu dia. Itu di peringkat perhubungan normal. Kan?
Kalau remaja 50-50. Tingkah laku, ekspresi muka sama dengan kata-kata. Itu remaja. That's why bila kita nak advise anak kita, repikat remaja, kita kena tunjuk lead by example. Ya? Kita kena memimpin mereka dengan contoh. Contoh kalau kita nak kejutkan anak kita, solat awal. Jadi orang yang pertama yang menunjukkan tingkah laku solat awal ialah kita. Begitu jugalah kalau guru di sekolah ya, marah kepada anak-anak murid remaja daripada menghisap rokok, cikgu jangan menghisap rokok. Itu formula communication untuk remaja 50-50. Kan? Sama banyak antara verbal dengan non-verbal. Kalau yang dewasa tadi non-verbal lebih banyak. 70%, ya? Dan 30% di sini. Kanak-kanak pula, dia terbalik. Yang verbal 70%. Yang non-verbal 30%. Maksudnya ialah dengan anak-anak, kita kena banyak beroyak. Ya? Bercakap, menyampai. Ya? Royak daripada semasa ke semasa. Jangan kita mudah fed up. Jangan kita mudah rasa jemu, putus asa. That is children principle of communication, effective communication. Kan? Jadi dalam konteks biasa. Dalam konteks sekarang yang memang banyak mengubah suasana, komunikasi non-verbal boleh kata sangat kurang. Ya, mungkin 20% saja. Jadi 80% duduk kepada verbal dan verbal pula macam-macam lah. Ya. Melalui telefon, melalui online mesyuarat, melalui WhatsApp, sangat popular, Telegram. So benda-benda ni, channel ini you all akan guna untuk menyampaikan maklumat konten yang disampaikan oleh doktor-doktor pakar kita tadi ya. Diorang ini susah nak jumpa sebenarnya. Nak buat program ni pun berapa kali mesyuarat tahniah dan syabas lah kepada unit Bestari HUSM ya. Saya ni hanya memberi sokongan dari belakang sahaja. Saya sangat salute lah kepada diorang kerana meluangkan masa di hujung minggu ini untuk bersama dengan kita menyebar ataupun menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan tajuk kanser payudara. So, yang kita nak fokus sepanjang COVID ini ialah verbal interaction, verbal communication dan mungkin non-verbal sangat sedikit. Maknanya kita lebih banyak menyampaikan maklumat nanti melalui saluran telefon, melalui saluran WhatsApp, Telegram and whatever lah yang sama jenis dengan itu dia ya. Dan mungkin kita bercakap secara lisan especially muka ni sikit sangat ya. Jadi itu perkara yang pertama ya. Baik, kita bukan nak belajar teori communication secara detail. However, I think this model kena tahu sikit lah, kena tahu sikit lah supaya kita faham kita duduk kat mana, ya. Okey, ya. Jadi ini kita di sini. Yang tuan-tuan, yang puan-puan ini yang puan-puan 27 orang ini masuk dalam TOT ni sebagai jurulatih ni, tuan-tuan duduk sini, puan-puan duduk sini, kan? Dan puan-puan akan menyebar, hantar maklumat kepada receiver, penerima. Okey? Receiver ni pula dia ada macam-macam latar belakang dia. Dari segi pendidikan dia, dari segi status sosio-ekonomi dia, dari segi kepercayaan dia, dari segi agama dia, dari segi budaya dia. Banyak kalau nak cakap pasal komunikasi. Ya? Jadi, alhamdulillah dalam konteks kebakat ni saya yakin sender ataupun jurulatih yang di-train dalam kursus ini sudah ada maklumat latar belakang receiver yang bagaimana. Ya. Okay. Jadi sender pun macam-macam juga. Latar belakang berbeza, pendidikan berbeza, kepercayaan berbeza. Kan? Walaupun sama-sama orang Melayu, tetapi ada sedikit beza dari segi dari segi kepimpinan, dari segi macam-macam lagi lah ya, banyak. Itu kita kena tengok multicultural leadership elements. Baik, so bila kita hantar
akan melibatkan encoding. Ya. Encoding ni bagaimana kita nak translate maklumat yang kita nak hantar. Cara mana, keedah mana, dan apa media yang akan kita guna. Message, kita nak sampai satu message, but contohnya tadi. Kan? Contohnya pemeriksaan payudara secara examination, pemeriksaan sendiri tadi. Macam mana je? Okay? Kan? Jadi kita guna media sosial. Sekarang ini media sosial sangat popular lah untuk menyampaikan mesej, ya. Dan antara yang popular ada dua jenis, iaitu WhatsApp group dan Telegram. Kan? Yang paling mudah WhatsApp je. Kan? Email ni jarang-jarang lah kalau dalam komunikasi di peringkat departmen, pegawai kerajaan. Memang dia guna email lah, kan? Tapi kalau kita ni, kita guna WhatsApp, sangat mudah, cepat, kan? Bila-bila masa, kan? Jadi, dan kita akan sampai kepada receiver, orang yang menerima ni pula, dia akan decoding. Decoding maksudnya, dia translate pada pemikiran dia, pada kefahaman dia, kan? Dan ingat, sewaktu kita hantar WhatsApp ini ataupun maklumat mengenai isu konten yang kita belajar tadi, ada gangguan. Ada gangguan. Ini noise ni gangguan lah. Halangan. Saya tidak nak highlight tu sebab saya nak highlight yang slide akhir tadi, nanti. So, halangan ini mungkin dari segi jarak fizikal. Of course lah. Kan? Kita tak boleh jumpa face to face. Kan? Nak masuk kedai kopi pun payah. Sekarang ini kan. Ataupun halangan dari segi sosial, dari segi umur. So kalau jurulatih kita ni orang muda contohnya nak hantar macam mana je ke orang tua. Bahasa macam mana kita nak pakai. Masa mana kita nak pilih supaya dia apa-apa yang kita hantar, bila-bila yang kita hantar, dia tidak menjadi halangan kepada effective communication. Kan? That's why benda-benda gini kadang-kadang orang mengambil mudah. Dia kata tak penting. No. Komunikasi yang efektif ni kalau duduk sama dekat, ya, yang tidak ada jarak sosial, kena face to face. Kena tengok mata, kena bagi masa dia rest sikit, kena dengar siapa yang receiver ni. Kan? Saya selalulah bagi talk mengenai komunikasi efektif kepada pegawai-pegawai di kaunter, sama ada di hospital ataupun di agensi-agensi kerajaan lain, ya. Komunikasi yang efektif ni tidak berlangsung dalam masa yang lama. Sikit je. Mungkin 10 minit, 5 minit. Tetapi the first impression orang tengok kita, kadang-kadang orang yang menerima ni satu hal juga. Dia tidak tengok kepada isi yang dihantar, tapi dia tengok kepada siapa yang menghantar. Ini silap, ya. Kadang-kadang konten tu sangat baik, tapi bila dia tengok orang yang dihantar tu tak baik bagi dia pun abai. Ini semua merupakan gangguan kepada komunikasi yang berkesan. So saya, that's why kita masuk tajuk ni sebagai satu aksesori lah. Selain daripada bertungkus lumus, memahami konsep kanser payudara, bagaimana nak mencegah dengan memahami sedikit data dan efek dia, serta pemeriksaan kendiri yang banyak tadi tu, saya kata elok jugalah kalau kita bagi skill pengurusan komunikasi. Baik, receiver ini dia akan respon. Dia akan respon dan respon yang dia hantar tu bergantung kepada sama ada gangguan tu minimum ke maksimum ke ataupun tak ada langsung. Dan respon yang dihantar itu akan menjadi feedback kepada kita dan sender ini akan fikir balik sama ada cukup ke the first round information yang you hantar kepada receiver ataupun should be repeated, ya. Diulang berulang kali dan sebagainya. Jadi kalaulah benda ni satu round saja berjalan dengan baik, maknanya you actually able to manage communication properly, ya, dengan secara sebaik mungkin. Kan? Jadi kalau ada soalan boleh bertanya. Sebab hari tu kita dah janji supaya majlis kita ni tak adalah nampak formal, siapa segan nak bertanya, ya.
Kan? Kalau ada soalan boleh mencelah, tak ada masalah. Ya. Yang ini boleh celah di tengah-tengah jalan. Ya. Baik. So okay. 10 minit cepat sungguh masa berlalu. Okay, saya go to the next slide. Ini section terakhir lah. Kan? Simple je. Jangan rasa stres ya. So sekarang ni I nak share dengan you all tips komunikasi efektif. Saya buat piramid ni untuk membawa message yang dalam konteks yang mudah faham. Satu dalam bentuk piramid yang dia ada puncak atas dan ada tapak kat bawah. Kan? Makin ke atas makin tinggi dan apa yang patut paling utama berada dalam communication yang efektif. Kan? Yang pertama, niat kita. Kita kena ingat sebagai orang Islam, ya, kita diajar supaya beramal kepada innama amalu binniyat, ya. Apa amalan kita itu bergantung kepada niat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam konteks, nak tarik sikit dalam konteks agama, untuk mencipta pahala ni kita banyak kaedah, banyak cara, ya. Sama ada ibadat khusus ataupun ibadat umum. Dan apa-apa yang kita buat selain daripada solat, selain daripada puasa, zakat, haji yang kita panggil sebagai ibadat khusus, selain daripada itu dia lebih kepada ibadat umum. Jadi menghantar maklumat, menghantar ilmu, share kemahiran berkaitan dengan breast cancer ini juga kalau kena cara, niat yang betul puan-puan, dia akan menjadi part of our medium untuk mencipta pahala. So all this depends on your niat. So going back to our principle is innama amalu binniyat. Kita niat lillahi ta'ala. Kita buat kerja ni untuk memberi kesihatan pada diri, kesihatan kepada rakan-rakan, supaya dengan sihat dia boleh beramal, dia boleh bekerja dengan sebaik mungkin dan menjadi warga negara yang baik, taat kepada agama. Ya, sudah tentulah orang yang sihat, orang yang terhindar daripada kanser berbanding dengan orang yang sihat, sudah tentu berbeza dari segi semangat kerja, dari segi semangat whatever semangat lah, ya, kalau dia staf kerajaan dan sebagainya. Kerana penyakit yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ini sebagai satu ujian yang kalau tak kena cara, penyakit itu akan menjadi bala kepada kita. So yang you all 27 orang sebagai trainers ini mestilah perbetulkan niat, iaitu niatnya untuk berkongsi maklumat. Nabi kata, hendaklah kamu sampaikan maklumat walaupun dengan sepotong ayat. Jadi isu breast cancer ni bukan sepotong ayat lagi puan-puan. Berapa ribu potong ayat dah. Ya. Kerana kita tengok data-data statistik tadi, stage of breast cancer tu, kalau sampai stage 4 tu, berapa je peluang untuk hidup dalam tempoh 5 tahun, sangat kurang. Jadi tuan-tuan, puan-puan, betul niat kita sebelum kita hantar WhatsApp kepada rakan, sebelum kita hantar Telegram kepada rakan, sebelum kita hantar maklumat melalui face-to-face or non-face-to-face interaction, supaya kita buat kerja ni sebahagian daripada ibadat. Itu dia niat. Okay. Yang kedua, kaedah. Kaedah. Kaedah ini biarlah kaedah yang sesuai. Ya. Kaedah mana? Kaedah bertulis, kaedah lisan, dan kaedah ini kita kena pilih berdasarkan pergi terus pada K kat bawah tu, kesesuaian. Kan? Kesesuaian dari segi socio-economic status, kesesuaian dari segi taraf pendidikan, kesesuaian dari segi apa-apa saja. Mungkin kalau rakan-rakan ahli kebakar duduk dalam satu zon yang kecil, dalam konteks skop yang mudah dicapai, alhamdulillah. Mungkin taraf pendidikan sama, pekerjaan sama, kan? Jadi memahami isu dengan perspektif yang sama, kan? Jadi mudah kita. Jadi kaedah ni kena pilih cara yang sesuai
sama ada nak guna face to face ataupun guna communication secara non face to face, guna WhatsApp ke, guna Telegram ke, kalau tak kena cara, dia tak menjadi efektif. Kan? Kesesuaian juga dari segi masa. Kesesuaian juga dari segi masa. Dan dia tidak ada satu formula yang satu formula ni betul untuk semua orang dan betul untuk semua masa. Tak. Dia terpulang. Dia terpulang. Saya ambil satu contoh bagaimana kalau saya di jabatan saya, tempat kerja saya sudah boleh terima kalau bos saya WhatsApp apa-apa sebelah malam, contoh. Sedar bangkit nak subuh tu buka WhatsApp, ada 2-3 WhatsApp ataupun satu WhatsApp yang bos suruh buat itu, buat ini, pagi besok dia kata takut terlupa. Kan? Pada saya boleh terima. Tapi pada orang lain belum tentu boleh terima. That's why kita kena kenal orang yang kita nak hantar informasi tu. Kan? Macamlah kita bersahabat. Orang yang baik, sahabat dia ni, kita berkawan sampai ke rumah. Itu sahabat, level sahabat. Susah payah, senang bersama, ada masalah kongsi. Kan? Tapi kalau yang setakat berkawan dekat tempat kerja saja, itu baru kawan. Belum sahabat lagi. Jadi dengan sahabat ni tuan-tuan, kita boleh buat lebih hebat berbanding dengan kawan biasa. Termasuklah menghantar informasi. Kita tak rasa apa-apa pun kalau sahabat baik kita menghantar WhatsApp pukul 3 pagi. Kan? Dia kata, bangunlah solat tahajud. Kan? Kita tak rasa kita diperli pun sebab kita sangat kenal. Saya sangat kenal dengan Tengku Damitri. Minum sekali, ya. Kadang-kadang bersembang, buat kerja sekali, buat research sekali, mohon geran sekali. So kalau dia WhatsApp pukul 3 pagi pun no problem. So apa yang saya nak highlight di sini ialah kita kena kenal siapa target grup kita supaya kita tidak dianggap sebagai sumbang, ya. Hantar sesuatu yang tak sesuai dari segi masa. Konten okey, konten sangat baik, tetapi masanya tak betul ataupun tak betul dari segi kaedah. Kan? Kita nak makcik kampung hanya pakai telefon lama Nokia tu 3510. Mana ada WhatsApp, kan? Kita pun dah hantar WhatsApp dia. Kita duk marah dia tak ada WhatsApp. Mana boleh? Jadi ini menunjukkan kita tidak memahami dari segi SOP, kan? Dari segi tip komunikasi yang efektif, dari segi kesesuaian. Baik, kita pindah kepada yang keempat, ya. Begitu cepat masa berlalu. Keempat ialah kepercayaan. Semakin tinggi kepercayaan orang yang receiver tadi, yang menerima maklumat, kepada orang yang menghantar maklumat, semakin dipercayai informasi yang dihantar. Sebab tu saya kata tadi, kadang-kadang orang ini dia tengok siapa yang hantar, bukan tengok apa yang dihantar. Jadi maksudnya untuk jadi komunikasi yang efektif, bukan saja isu ataupun konten itu betul, perlu betul, tepat, tetapi at the same time kena tengok sender of the content itu sendiri, siapa dia. Kan? Biasanya orang yang dipercayai ini kawan rapat, kriteria. Kawan rapat takkanlah yang berbohong, kan? Yang kedua, orang yang status, ada status, kan? Orang yang kita kenal, dia ada pendidikan, itu secara umum lah. Kalau pergi secara spesifik mungkin tidak begitu juga, kan? Kadang-kadang orang ada status ni penipu lebih teruk daripada orang tak ada status. Kan? Pemimpin-pemimpin pun demikian juga. So that's why lah dalam soal mempercayai ini kita ada garis panduan, ya. Kita kena cek maklumat sahih ke tidak, ya. Tetapi dari segi konteks kita pada hari ini, informasi yang terima kita tidak boleh pertikaikan dah. Kan? Kalau dia kata, alah, orang yang menerima
WhatsApp kita mengenai breast cancer ini, dia kata, saya tak percayalah. Ini saya suka kepada bomo. Saya lebih percaya kepada traditional approach untuk berubat. Terpulanglah pada dia. Kita jangan canggah sampai menimbulkan perbalahan dan sebagainya. Ya kan? Itu ada pro and con. Ya kan? Ada pro and con, dan kita tak boleh memaksa orang, terutama orang dewasa, untuk mempercayai apa yang kita percaya. Kita buat sekadar kerja kita hantar, kita beritahu, kita hantar, beritahu. Macam kami lah ni hari ni, sekarang ni. Bertungkus lumu, buat modul, buat kad selak dan sebagainya, buat demonstrasi. Kalau tuan-tuan last, at the end of the day, tuan-tuan kata, puan-puan kata, saya tak percaya. Siapalah saya ni kan? Bukannya malaikat yang boleh mempengaruhi kepercayaan. Tapi sesama manusia, dia ada prinsip-prinsip dia untuk dia letak kepercayaan kepada seseorang. Yang mungkin secara umumnya, dari segi pendidikan, dari segi status, kan? Dari segi jantina, tak pasti. Saya rasa tidak. Tidak sangat. Tapi mungkin kalau jantina sama, mungkin dia percaya. Isu dalam konteks isu breast cancer ni lah. So kalau saya orang lelaki, nak cakap pasal breast cancer, mungkin orang percaya kalau dia tahu saya ada ilmu dalam bidang ini. Tapi ini bukan bidang saya. Ya, saya kesihatan mental. Bidang saya kesihatan mental, dan selain daripada pendidikan lah, ya, pendidikan perubatan dan sebagainya. Jadi kalau kesihatan mental, saya bolehlah bercakap, kan? Dan saya bolehlah ajak dia berdebat kalau dia tak percaya. Sebab kita adalah sikit ilmu dalam bidang itu. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, fahaman. Semakin faham, semakin efektif. Semakin kurang faham, semakin kurang efektif. Jadi, untuk dapat kefahaman yang baik, banyak faktor pula. Ya, faktor bahasa, faktor perkataan, pemilih perkataan. Kan? Kalau kita guna perkataan standard sangat, orang tak faham juga. Bahasa yang susah-susah, orang tak faham juga. Jadi, saya namakan ini sebagai 1N5K. Mudah je. Ingat, untuk tip komunikasi efektif, you have to remember 1N5K. The first N is niat, then followed by kaedah, kesesuaian, kepercayaan dan kefahaman. Ada 4 perkara campur dengan niat yang baik. InsyaAllah akan mendapat high effectiveness of communication. Jadi, saya secara dasarnya, saya rasa saya nak berhentilah di sini. Sebab saya pun tak nak membebankan minda. Rakan-rakan kita dah lama dah daripada pukul 9 tadi. Walau bagaimanapun, kalau ada soalan, saya sedia melayannya. Jadi saya stop my sharing dan kita serah ini kepada pengurusi lah, ya. Assalamualaikum, Jadi, saya Pak. ambil masa betul-betul 25 minit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.